Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini bersama saya selaku moderator iaitu Naditul Syakira binti Abdul Kamil pada malam yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan barisan ahli-ahli panel kita pada hari ini, ingin saya menjelaskan serba sedikit mengenai tajuk forum kita pada hari ini iaitu perkembangan fizikal dan psikomotor dalam membentuk kemenjadian insan yang cemerlang. Amatlah penting untuk kita mengenali pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita, terutamanya sebagai seorang pendidik. Hal ini untuk membolehkan kita membuat satu proses pembelajaran dan pengajaran yang bersesuaian mengikut pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Baiklah, sebelum kita kupas isu ini dengan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan 3 barisan panel kita yang akan mengupas isu ini insya-Allah. Baiklah, kita teruskan dengan sesi pengenalan bersama 3 orang barisan ahli panel kita. Ahli panel kita yang pertama ialah merupakan Cik Nur Farah Faidah yang merupakan pensyarah IPG Tuanku Bainun. Seterusnya, barisan panel kita yang kedua ialah Dr. Nur Afzal Zulaika yang merupakan pensyarah unit psikologi daripada UKM, dan seterusnya diikuti oleh pensyarah kanan unit sains dan juga kaunseling USM kita bersama dengan Puan Hasmah yang dihormati. Baik, tanpa membuang masa, saya menjemput Cik Nur Farah Wahidah, pensyarah IPG Tuanku Bainun untuk mengupas dengan lebih berlanjut tajuk e-forum kita pada hari ini secara ringkasnya, iaitu menjelaskan perkembangan fizikal dan psikomotor bagi bayi yang berumur 0 hingga 1 tahun. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada puan moderator kita yang segak lagi cantik bergaya pada malam ini. Yang saya hormati adalah ahli-ahli panel saya pada malam ini yang bersama saya untuk membincangkan mengenai topik kita pada malam ini. Seterusnya hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Baiklah, izinkan saya untuk memperjelaskan serba sedikit mengenai pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Yang pertama, saya akan jelaskan serba sedikit mengenai pengenalan definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu perubahan yang boleh dinilai dan diukur dari satu peringkat ke satu peringkat, dari masa ke satu masa yang lain. Dan perubahan yang berlaku ini dalam bentuk kuantitatif yang boleh kita lihat secara jelas melalui mata kasar kita, seperti perubahan ketinggian seseorang tersebut, berat pada seseorang tersebut, perubahan daripada segi wajahnya, tinggi, leher, dada dan sebagainya. Dan apabila pertumbuhan ini berlaku, ia melibatkan perubahan struktur dan fungsi tubuh badan individu dalam proses menuju kematangan. Menurut Carl Garrison dalam Murugia berpendapat bahawa pertumbuhan merupakan perkembangan seseorang individu dalam bentuk saiz, iaitu perubahan otot, tulang, kulit, rambut dan kelenjar. Dan itulah sedikit makna pertumbuhan yang boleh saya berikan. Dalam pertumbuhan terdapat beberapa ciri yang boleh kita lihat sekiranya kita mahu lebih mengenali mengenai pertumbuhan ini. Yang pertama adalah pertumbuhan manusia dan mengikut corak atau urutan tertentu berdasarkan proses kematangan sistem tubuh badan kita. Seperti bayi akan merangkak, kemudian baru berdiri dan berlari dan seterusnya. Itu adalah proses corak kematangan individu. Yang kedua adalah struktur mendahului fungsi. Maksudnya dekat sini, apabila kita lihat pertumbuhan seseorang berlaku adalah otot-otot akan mula tumbuh dahulu sebelum kita dapat menggunakan fungsi otot-otot tersebut dengan sebaiknya, seperti penggunaan tangan, jari-jari kita, dia akan tumbuh dulu barulah kita boleh menggerakkan jari, tubuh, berjalan dan sebagainya. Itulah sedikit mengenai pertumbuhan. Okay, seterusnya adalah perkembangan. Perkembangan adalah perubahan tingkah laku yang tersusun dan teratur.
Perubahan ni dia berbentuk kualitatif dan tidak boleh diukur dari segi kuantitatif seperti pertumbuhan. Seperti mana Carl Garrison juga berpendapat mengenai perkembangan. Perkembangan adalah dihasilkan daripada tingkah yang saling berkait dalam proses jasmani, perkembangan jasmani dan juga pembelajaran. Terdapat beberapa perubahan yang kita boleh lihat dan ukur berdasarkan perkembangan individu, dan perkembangan individu ini berlainan daripada individu yang lain. Kita tidak boleh menyamatarakan perkembangan individu seseorang dengan individu yang lain. Contoh ciri-ciri perkembangan pula adalah berperingkat. Maksudnya, sistem perkembangan ini berlaku secara berperingkat seperti bayi dulu, kanak-kanak, kemudian dewasa dan kepada orang tua dan seterusnya. Yang kedua adalah mengikut dia mempunyai sama perkembangan tetapi kadar yang berlainan. Maksudnya perkembangan kanak-kanak ni berlaku dalam bentuk yang sama. Dia boleh berjalan apa semua tapi dalam kadar yang berlainan. Ada orang boleh berlari, ada orang tak boleh berlari dulu. Itu adalah maksud dekat sini lah. Okay. Terdapat beberapa faktor-faktor yang boleh saya berikan dalam proses untuk memahami bagaimanakah perkembangan dan pertumbuhan ini berlaku. Yang pertama adalah proses baka. Baka adalah potensi yang diwarisi oleh keturunan keluarganya seperti ketinggian. Boleh jadi seseorang individu tu dia tinggi disebabkan oleh baka daripada keturunan yang tinggi. Dan seterusnya seperti warna rambut, struktur badan, warna mata, tubuh, warna kulit dan sebagainya. Seterusnya adalah kesihatan ibu ketika hamil. Kenapa kesihatan ibu ketika hamil ini penting? Sebab sekiranya ibu tidak menjaga kesihatan dan emosinya dengan baik waktu hamil, ia boleh mengganggu, menjejaskan perkembangan kanak-kanak daripada lahir daripada dalam perut lagi. Contohnya, disebabkan faktor perkembangan kanak-kanak boleh dijejaskan adalah apabila ibu bapa tersebut tidak menjaga pemakanan yang seimbang. Ia boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut berlakunya kecacatan ataupun proses perkembangan kanak-kanak tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik dan sebagainya. Itu adalah sedikit mengenai perkembangan, pertumbuhan dan juga perkembangan. Seterusnya saya akan masuk mengenai perkembangan fizikal dan psikomotor, topik utama, tapi saya akan terangkan dalam usia 0 hingga 1 tahun. Okay, untuk saya akan bagi beberapa contoh fizikal, perubahan fizikal yang boleh berlaku dalam 0 hingga 12 tahun ya. Untuk 0 hingga 6 bulan, bayi tersebut dia boleh mencapai sesuatu objek di hadapannya. Dan bayi itu juga boleh memalingkan kepalanya apabila dia mendengar bunyi sesuatu. Contoh, bila kita membunyikan loceng, jadi bayi tersebut boleh memalingkan kepalanya untuk melihat bunyi tersebut. Seterusnya, contoh lagi, bayi tersebut juga boleh pergi mengambil barang objek yang ada di depannya ataupun yang dilihatnya pada usia 0 hingga 6 bulan. Pada usia 6 hingga 12 bulan pula, bayi tersebut mula boleh berjalan. Sebelum tu dia boleh berdiri dengan sendiri menggunakan bantuan, dan kemudian dia boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan apabila dia mula mencapai tahap perkembangan yang meningkat. Dan pada usia 6 bulan hingga 12 bulan, bayi tersebut boleh mengangkat dan mencapai objek yang dipegangnya seperti botol susu atau permainan lah yang senang untuk kita faham. Okay, itu adalah contoh mengenai perkembangan psikomotor dan fizikal kanak-kanak pada usia 0 hingga 12 bulan. Seterusnya saya akan bagi aktiviti yang boleh kita jalankan dalam penggunaan ICT untuk memahami sains dan dalam sains awal kanak-kanak. Okay, bagi 0 hingga 12 bulan, kanak-kanak ni baru boleh mendengar, melihat dan baru boleh untuk menggunakan penggunaan deria, sentuhan dan sebagainya. Jadi untuk mendidik mereka menggunakan ICT, bagi saya, pendapat saya untuk kita masukkan ataupun bagi mereka lihat video yang berkaitan dengan yang boleh memberikan mereka respon dari segi penglihatan, pendengaran dan apabila berlakunya bunyi dan sebagainya. Contoh video yang kita boleh berikan adalah seperti video-video yang boleh meningkatkan perkembangan dari segi pelbagai perkembangan. Emosi pun boleh,
Dia pemikirannya pun boleh, sentuhan pun boleh. Macam kita tengok video mengenai emosi, kita boleh tunjukkan video kepada bayi itu, video bayi tengah menangis, menunjukkan dia memahami bezanya menangis, bergembira, gelak, marah dan sebagainya. Aktiviti video tersebut walaupun tak boleh membantu mereka dari segi pertuturan, tetapi kanak-kanak tersebut boleh mencuba untuk terus memahami dan mendengar apa yang dilihatnya dalam video tersebut. Dalam perkembangan sains awal kanak-kanak juga, kita boleh mengajarkan aktiviti untuk bayi itu menggunakan sentuhan. Dia sentuhan dan dia melihat. Boleh bagi dekat dia mainan-mainan yang senang untuk dia memahami apakah barang tersebut, apakah benda yang dipegangnya, dan apakah benda itu boleh dimakan ataupun tidak dan sebagainya. Okay, itu adalah contoh-contoh aktiviti yang boleh kita lakukan pada bayi yang usia 0 hingga 1 tahun. Dan seterusnya 1 hingga 2 tahun, bagaimana Puan Moderator? Bolehkah Puan Moderator jelaskan sedikit mengenai perkembangan psikomotor dan fizikal kanak-kanak pada usia 1 hingga 2 tahun? Kalau Puan Moderator tidak keberatan. Terima kasih. Wah, jelas dan mendalam kupasan daripada ahli panel kita yang pertama tadi, iaitu Cik Nur Farawaida. Izinkan saya menjawab soalan yang diutarakan oleh panel kita yang pertama sebentar tadi. Baik, ketika kanak-kanak berusia 1 hingga 2 tahun, mereka boleh berjalan semakin mudah, boleh juga mencangkung, boleh menaik dan menuruni tangga dengan bantuan ataupun memegang sesuatu, boleh menyepak bola, mula untuk berlari, buka topi sarung tangan dengan sendiri, makan dengan menggunakan sudu, malah boleh bermain dengan permainan mekanikal. Okey. Baik, menurut teori daripada Arnold Kessel, teori kematangan dipengaruhi oleh tingkah laku individu mengikut tahap perkembangan yang dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Kanak-kanak bebas untuk berkembang mengikut tahap perkembangannya tersendiri. Pada peringkat kedua, iaitu 1 hingga 2 tahun, kanak-kanak mula belajar untuk berjalan, bercakap, memahami makna jangan, dan di akhir peringkat ini mereka boleh mula bercakap, berlari, dan ada kalanya percakapan yang mereka cakap adalah berunsurkan pelat. Baiklah, di antara aktiviti fizikal yang boleh dilakukan pada usia ini, secara ringkasnya, anak-anak akan mudah tertarik dengan gadget dan sebagainya. Contoh satu aktiviti ringkas yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru sebagai pendidik ialah memainkan permainan ataupun memainkan lagu-lagu kanak-kanak berunsurkan pembelajaran. Contoh, head, shoulders, knees and toes, dan perlahan-lahan anak-anak tadi ternyata akan mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan di dalam video itu. Secara tidak langsung, ia merangsang kemahiran mereka untuk belajar. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan ahli panel kita yang kedua, iaitu Dr. Nur Afzal Zulaika, untuk mengupas tajuk kita dan memperincikan perkembangan fizikal dan psikomotor bagi kanak-kanak berusia 2 hingga tahun pada hari ini dengan jayanya. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Di sini ingin saya huraikan dan mengupaskan mengenai perkembangan kanak-kanak pada usia 2 hingga 3 tahun. Pada usia 2 tahun, mereka sudah mampu bercakap dengan lebih faham, mengenal dan menyebut nama orang di sekelilingnya serta boleh menyebut anggota tubuh badan. Ini adalah antara perkembangan kanak-kanak di usia 2 hingga 3 tahun. Oleh itu, izinkan saya untuk mengupas lebih terperinci lagi mengenai perkembangan psikomotor kasar dan halus. Perkembangan dalam motor kasar, kita dapat melihat mereka mampu melompat dengan jarak yang lebih jauh, menendang bola, serta mereka juga berusaha untuk berdiri dengan satu kaki walaupun mereka sering jatuh. Selain itu, perkembangan motor halus pula, si kecil pandai menyusun blok-blok menjadi lebih tinggi. Bukan itu sahaja, mereka juga mahir membuka helaian buku
cerita dengan sendiri. Mereka berasa percaya bahawa diri mereka sudah mampu bergerak. Tambahan pula, memakai, menanggal pakaian sendiri serta memegang pensel dan krayon juga dianggap motor halus. Antara aktiviti yang boleh ibu bapa membantu untuk memantapkan lagi perkembangan anak-anak ialah memakaikan kancing baju dengan sendiri. Di samping itu, ini juga dapat membantu mereka untuk lebih berdikari. Tetapi, ketika mereka melatih, ibu bapa ataupun orang dewasa perlulah bersama mereka agar ketika mereka memerlukan bantuan, orang di samping mereka dapat membantunya. Baiklah, sekarang saya ingin menerangkan pula mengenai perkembangan fizikal, iaitu terdiri daripada berat badan, ketinggian, lilitan kepala dan lengan, nisbah badan, kaki, kandungan lemak badan, pertumbuhan gigi dan rangka tulang. Okey, yang pertama, berat badan pada usia 2 hingga balik sebanyak 2.5 kg iaitu 5 paun akan meningkat. Perubahan kadar berat badan adalah yang paling sedikit ketika kanak-kanak berumur 2 hingga 3 tahun. Walau bagaimanapun, berat badan kanak-kanak perempuan adalah kurang berat jika dibandingkan kanak-kanak lelaki pada usia yang sama. Yang kedua, ketinggian badan. Kadar ketinggian kanak-kanak ketika berusia 2 tahun menjadi semakin berkurang, iaitu antara 11 hingga 12.5 cm bersamaan dengan 4.5 hingga 5 inci, atau 24% jika dibandingkan dengan ketinggian badan ketika lahir yang bertambah ketinggian dari lahir sehinggalah usia 5 bulan dengan bertambah 30%. Namun, terdapat fakta mengatakan kanak-kanak berumur 2 tahun mempunyai kira-kira separuh daripada ketinggian ketika mereka dewasa kelak. Yang ketiga pula, lilitan kepala. Pada umur 2 tahun, nisbah ukuran kepala 1:5 daripada panjang tubuh badan. Dan pada umur 3 tahun, apabila kanak-kanak mencapai 50% daripada tinggi remaja, pertumbuhan kepalanya juga mencapai 50% daripada saiz dewasanya. Untuk lilit lengan pula, kadar perkembangan fizikal berlaku dengan cepat pada awal kelahiran, iaitu dengan lilitan lengan yang berukuran 11 cm kepada 16 cm. Tetapi, kadar lilitan lengan ini akan kekal antara 16 cm dengan 17 cm walaupun umur bayi meningkat dari 1 tahun hingga 5 tahun. Kadar perkembangan fizikal ini akan bergantung pada pemakaran yang seimbang dan penjagaan kesihatan yang baik. Yang keempat ialah nisbah badan kaki, iaitu nisbah kaki ketinggian adalah seperti berikut. Tempoh pralahir 1/4, lahir 1/3 dan dewasa 1/2. Ini menunjukkan ketika berumur 2 hingga 3 tahun, saiz kaki lebih besar berbanding badan. Cukuplah setakat ini sahaja huraian saya mengenai perkembangan fizikal, dan selebihnya nanti kalau diberi lagi peluang akan saya huraikan lagi lebih lanjut mengenai perkembangan fizikal dan psikomotor halus dan kasar. Masa amat mencuburi kita. Saya perlu memberikan masa ini pula kepada panel ketiga kita, iaitu Puan Hasmah. Saya lihat Puan Hasmah sudah tidak sabar lagi untuk menghuraikan pula perkembangan bagi umur 3 hingga 4 tahun. Dipersilakan Puan Moderator kita untuk bercakap dahulu. Terima kasih. Bagus sekali kupasan yang diutarakan oleh panel kita yang kedua tadi, iaitu Dr. Nur Afzal Zulaikha. Baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan
ahli panel kita yang ketiga, iaitu Puan Hasmah, untuk mengupas tajuk serta perkembangan fizikal dan psikomotor kanak-kanak yang berusia 3 hingga 4 tahun pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Mr. Gopi, semua ahli panel yang terlibat dan seterusnya kepada rakan-rakan yang sedang mengikuti e-forum ini. Perkembangan fizikal dan psikomotor dalam membentuk kemenjadian insan cemerlang. Untuk perbincangan lanjut tahap perkembangan fizikal dan psikomotor kanak-kanak 3 dan 4 tahun ini, saya akan menyentuh beberapa perkara penting. Antaranya, prinsip asas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Kedua, saya akan menyentuh perkembangan fizikal dan psikomotor kanak-kanak, cara perkembangan kemahiran motor kasar dan juga motor halus. Yang ketiga, pendekatan yang perlu dalam PDP, yang mana untuk membentuk kemenjadian insan yang cemerlang. Okey, kita sentuh mengenai prinsip asas pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Setiap kanak-kanak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang melibatkan rupa bentuk, kebolehan dan sahsiah. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan perubahan yang boleh diukur atau dinilai dari satu peringkat ke peringkat perkembangan yang lain. Ianya juga merupakan satu peringkat perubahan secara kuantitatif. Ia berlaku dalam pelbagai sifat luaran seperti aspek perubahan pada tubuh badan seorang kanak-kanak. Perubahan kuantitatif seperti perubahan yang dapat diperhati, mudah diukur, dapat diramal. Contoh, kanak-kanak tu tinggi dan berat badan dari segi fizikalnya. Setiap kanak-kanak dia mempunyai potensi genetik yang berbeza-beza bagi setiap pertumbuhan mereka. Sekarang kita tengok apa itu perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Walaupun tidak dapat diukur, jelas menunjukkan ciri-ciri yang berbeza daripada perkembangan yang lebih awal. Contohnya, ketika dia berumur 1 ke 2 tahun, masih dikira bayi, yang mana bayi hanya menangis untuk menyuarakan kelaparan. Tetapi apabila dia berumur 3 tahun, dia sudah ada perkembangan yang mana kanak-kanak berupaya menggunakan beberapa perkataan bermaksud makanan. Jadi, perkembangan kanak-kanak akan berlaku secara beransur-ansur dan berterusan. Semua perkembangan sama ada tingkah laku atau sahsiah adalah mengikut beberapa aturan semula jadi, di mana kematangan fizikal berkembang dalam aktiviti permainan dan keupayaan melaksanakan tugas harian. Okey, sekarang kita masuk. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak ni? Saya cuma nak terangkan secara ringkas saja. Iaitu pertama sekali, faktor baka. Faktor ni melibatkan kesan genetik terhadap perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Merujuk kepada ciri-ciri biologi ataupun gen yang diturunkan daripada ibu bapa kepada kanak-kanak, di mana gen terdiri pada nukleoprotein yang menentukan ciri keturunan itu sendiri. Gen yang baik akan menghasilkan benih yang baik dan sebaliknya. Pengaruh baka terhadap pertumbuhan dan perkembangan boleh dilihat seperti warna kulit, jenis kumpulan darah dan saiz tubuh badan. Seterusnya, faktor yang mempengaruhinya iaitu faktor persekitaran. Menurut Norman L. Mann, mentafsirkan persekitaran sebagai kuasa luaran yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, di mana faktor persekitaran ini dilihat sebelum pranatal dan selepas postnatal. Sebelum pranatal pula seperti pemakanan,
pemakanan ibu, umur ibu bapa, sama ada ibu bapa tu masih muda atau masih tua, ataupun dia suka merokok, ambil dadah dan arak. Keadaan emosi ibu juga mempengaruhi. Begitu juga dengan penyakit ibu. Itu sebelum kelahiran. Selepas kelahiran pula, pemakanan juga mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak ini. Di mana sekiranya kanak-kanak ini mengambil makanan yang sihat, berzat dan seimbang, ianya boleh menjamin perkembangan jasmani dan mental yang sihat, dapat mengelak dari pelbagai penyakit. Keluarga juga mempengaruhi, di mana banyak mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Sekiranya mereka dijaga dengan baik, mereka akan rasa selamat. Ya, maksudnya keharmonian di dalam keluarga itu sendiri, kerana orang dewasa merupakan role model kepada kanak-kanak. Begitu juga dengan rakan sebaya. Rakan sebaya, bagaimana mereka berinteraksi sosial, cara memahami dunia persekitaran mereka. Dan saya rasa yang paling penting mempengaruhi bagi kanak-kanak yang berumur 3 dan 4 tahun ini ialah sekolah, iaitu taska lah, sebab dia masih berumur 3 dan 4 tahun kan. Di mana di taska dia dapat mempengaruhi perkembangan jerinya, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelektual. Di mana pembelajaran kanak-kanak juga dipengaruhi oleh taska yang mereka hadiri. Bagaimana pendekatan yang digunakan di tadika itu sendiri. Begitu juga dengan tempat tinggal. Tempat tinggal pun menjadi pengaruh utama juga. Saya bagi contoh, contohnya masyarakat setempat itu macam mana. Contoh sekiranya kanak-kanak itu berada di bandar ataupun di luar bandar. Kalau berada di bandar, dia lebih banyak menerima pendedahan mengenai banyak perkara. Jadi itu boleh develop dia punya perkembangan. Seterusnya kita masuk perkembangan fizikal dan psikomotor kanak-kanak yang berumur 3-4 tahun ini. Okey, dari segi motor kasar, ya, psikomotor dia. Umur 3-4 tahun ni, mereka sudah boleh menendang bola, membaling bola sambil menggerakkan badan. Berbanding dengan budak kanak-kanak yang berumur 1 hingga 2 tahun, mungkin masih belum boleh berbuat demikian. Dari segi motor kasar juga, kanak-kanak yang berumur 3-4 tahun ni, mereka dah boleh berlari dengan laju, tanpa jatuh, berjalan di atas beam balance, berjalan dalam garis lurus, berlari dengan lebih pantas dan sebagainya. Begitu juga kanak-kanak 3-4 tahun ni, mereka dah boleh menunggang basikal beroda 3, bergayut dan bergerak di atas monkey bar. Manakala kanak-kanak yang berumur 1 hingga ke 2 tahun mungkin masih perlu bimbingan lagi. Begitu juga dengan perkembangan motor halus. Bagi kanak-kanak yang berumur 3-4 tahun ini, mereka dah boleh mengezip menggunakan zip yang besar. Mereka boleh makan sendiri tanpa bantuan. Dan mereka juga boleh menggunting kertas tanpa bantuan. Berbanding dengan kanak-kanak yang berumur 1 hingga ke 2 tahun. Kanak-kanak yang berumur 3-4 tahun ini juga, mereka boleh melukis garis lurus dan bentuk bulat, memegang krayon kecil, melukis gambar manusia lengkap dengan mata, mulut, hidung dan sebagainya dalam bentuk berudu dan sebagainya. Saya, Siti Hasma, sebagai seorang pensyarah di Universiti Sains Malaysia ini, saya mencadangkan agar semua pendidik pengasuh di taska di luar sana boleh menyesuaikan strategi dan pendekatan yang berkesan. Ya, dalam pengajaran ataupun dalam PDP. Merancang aktiviti-aktiviti amalan 3E dan mengintegrasikan banyak elemen-elemen sains awal dalam asuhan kanak-kanak. Contohnya seperti melakukan aktiviti merasa gula, garam dan kopi. Okey, melalui aktiviti ini, kanak-kanak dapat menyentuh tekstur bahan seperti gula. Mereka dapat melihat dengan mata menggunakan deria mereka warna gula dan kopi.
Mereka juga boleh menyebut kosakata untuk perbaiki bahasa, perkataan-perkataan seperti manis, masam, pahit. Dan mereka juga dapat menggunakan kelima-lima deria semasa bereksperimen. Mereka ni walaupun dibimbing mereka ini dibimbing sepenuhnya untuk menunggu giliran semasa beraktiviti dan mereka akan merasa seronok dan teruja dengan pengalaman baru tu. Begitu juga dengan satu lagi aktiviti yang agak menarik kalau semua pendidik boleh melakukan aktiviti ini. Bagi kita orang dewasa, mungkin ianya perkara biasa. Tetapi bagi kanak-kanak 3 dan 4 tahun, itu adalah satu pengalaman yang baru. Contohnya, aktiviti tenggelam dan timbul. Kanak-kanak boleh mengetahui konsep ringan dan berat. Mereka juga boleh mengenal sifat bahan seperti batu, berat, daun, ringan dan sebagainya. Berat, tenggelam, ringan, timbul. Jadi mereka boleh mengetahui bahan-bahan di persekitaran mereka. Kita tengok daripada 2 eksperimen ini saja terdapat pelbagai perkembangan yang dapat digabung jalinkan seperti perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran, bahasa komunikasi dan literasi awal matematik, pemikiran logik, sassia dan sosio-emosi. Jadi, dengan merancang dan melaksanakan berbagai aktiviti dalam amalan dan asuhan didikan awal kanak-kanak ini, maka perkembangan fizikal dan psikomotor kanak-kanak 3 dan 4 tahun ini dapat dikembangkan secara menyeluruh, secara holistik supaya menjamin kemenjadian insan cemerlang selari dengan the big idea. Asuhan berkesan memupuk kemenjadian insan cemerlang. Sekian, saya sudahi dengan satu pepatah khas untuk pendidik, pengasuh dan pengusaha taska di luar sana. Berjalan biar sampai ke batas, berlayar biar sampai ke pulau. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, jelas dan lengkap sekali penerangan yang diberikan oleh ketiga-tiga ahli panel kita pada malam ini. Suka saya tekankan ialah pengetahuan dalam perkembangan kanak-kanak merupakan satu pengetahuan yang amat penting, terutama untuk ibu bapa maupun kita sebagai seorang pendidik untuk membolehkan kita mengetahui dan memahami tahap pencapaian kanak-kanak supaya kita tidak meletakkan satu garis pengajaran dan pembelajaran yang keterlaluan sekaligus tidak membantu perkembangan mereka sama sekali. Asuhan berkesan memupuk kemenjadian insan cemerlang merupakan satu pegangan yang sesuai dan perlu kita terapkan di dalam diri seorang pendidik maupun pengasuh untuk kita mengetahui bahawa betapa pentingnya untuk kita asuhan dalam perkembangan psikomotor dan fizikal anak-anak ini. Sebelum berakhir, sejuta ucapan terima kasih saya lafazkan seikhlas hati saya atas masa dan kerjasama daripada ketiga-tiga barisan ahli panel kita yang cantik, segak, bergaya pada hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini untuk membicarakan fokus utama kita pada malam ini. Akhir kata, saya akhiri dengan serangkap pantun sebagai petutup majlis kita pada hari ini. Jika ada tumor di landang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. InsyaAllah, saya akan cuba menjemput ahli panel kita lagi untuk topik yang berbeza pula. Terima kasih kepada semua para hadirin yang pada hari ini hadir dan sudi meluangkan masa bersama kami untuk memperdengarkan perbincangan kita berkenaan perkembangan psikomotor dan fizikal dalam membentuk kemenjadian insan yang cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.